Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, rakan saya Ustaz Syaiful Azwan bin Cik Zuhar, selaku Pegawai Meja Peperiksaan SPM bagi Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Okay. Tuan-puan, selaku Setiausaha Peperiksaan bagi Peperiksaan SPM tahun 2021. Okay. Jadi pertamanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih di atas kehadiran tuan-puan pada petang ini untuk sesi taklimat berkenaan dengan keperluan petugas untuk peperiksaan SPM tahun 2021 ini. Okay. Jadi saya mohon maaf kita terpaksa buat petang sebab saya kalau boleh tak nak mengganggu waktu PDP di sekolah tuan-puan. Kita pun baru buka sekolah, kalau tuan-puan terpaksa meninggalkan kelas untuk menghadiri taklimat ini, saya rasa saya cuba elakkanlah. Okay. Tuan-puan pun baru sahaja bersemuka dengan murid-murid tuan-puan, jadi saya tak nak ganggu proses PDP di sekolah tuan-puan. Jadi saya, belum kenal, saya Ahmad Afzani Zamri Muhammad, selaku pegawai meja bagi ujian amali sains untuk peperiksaan SPM peringkat jabatan yang juga ditindak sebagai ketua unit lah bagi peperiksaan di bawah kendalian lembaga peperiksaan. Okay. Jadi untuk petang ini insyaAllah saya tak nak bercakap ambil masa yang terlalu lama. Saya nak akan terus kepada isi taklimat kita untuk hari ini lah. Okay. Okey, seperti mana tuan-puan maklum, okey, peperiksaan kita SPM Modul A tahun 2021 adalah dalam format baru, di mana ada beberapa perubahan. Okey, untuk boleh dikatakan sebahagian besar mata pelajaran ada perubahan untuk SPM tahun 2021 ini. Jadi begitu juga dengan ujian peperiksaan pusat, okey, peperiksaan pusat untuk SPM tahun 2021 ini. Kalau sebelum ini kita hanya ada peperiksaan bertulis SPM sahaja. Okey. Jadi untuk tahun 2021 ini kita akan ada 3 lagi ujian yang berbentuk peperiksaan pusat yang kita akan laksanakan, yang memerlukan petugas untuk mengoperasikan ujian ataupun peperiksaan ini. Okay. Jadi tujuan kita pada petang ini agar tuan-puan jelas siapakah yang kita boleh ambil atau siapakah yang boleh tuan-puan calonkan untuk bertugas, untuk dilantik sebagai petugas bagi keempat-empat peperiksaan ataupun ujian untuk tahun ini. Okay. Ada 4. Pertama, ujian amali sains, okay, yang melibatkan sekolah-sekolah yang mengambil, yang ada pelajar dia mengambil mata pelajaran fizik, kimia, biologi dan sains tambahan. Yang kedua, ujian bertutur, okay, yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, kertas 3 bahasa Melayu iaitu 1103/3, bahasa Melayu 1119/3 bagi bahasa Inggeris. Ketiga, ada ujian mendengar, okay, dan juga melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, kertas 4. Dan yang last sekali, okay, peperiksaan bertulis seperti mana tahun-tahun sebelum ini. Okay. So setiap ujian atau peperiksaan ini kita akan keluarkan surat lantikan yang tersendiri. Maknanya ujian amali sains akan ada surat lantikan dia, ujian bertutur akan ada surat lantikan dia, dan ujian mendengar akan ada surat lantikan dia, dan juga peperiksaan bertulis akan ada ujian akan ada surat lantikan untuk tugas yang kita lantik. Jadi kalau sebelum ni kita keluarkan 1 saja surat untuk peperiksaan bertulis, tahun ini kita terpaksa keluarkan 4 kali surat lantikan. Mungkin kita boleh lantik orang yang sama dan mungkin juga kita boleh lantik orang yang berbeza lah. Okay, terpulang pada sekolah. Tapi kena tengok kriteria ataupun ciri-ciri ataupun syarat-syarat yang kita perlukan untuk tuan-puan masukkan maklumat dia nanti dalam aplikasi yang kita beri.
Jadi kriteria pertama yang kita nak, okey, untuk empat-empat perasaan ini, okey, petugas mesti akan bersemuka ataupun akan berjumpa dengan calon, akan bersemuka dengan calon. Jadi syarat pertama yang kita nak, syarat umum dia, tugas yang puan-puan cadangkan mestilah lengkap 2 dos vaksin pada hari peperiksaan ini. Okay, kalau ujian amali ni dan ujian betul-betul kita jangka sama ada akhir bulan 1 ataupun awal bulan 2 ataupun dalam bulan 2. So kalau yang belum vaksin tu, dia akan vaksin kemudian, kena pastikan pada hari peperiksaan dia sudah lengkap 2 dos vaksin. Itu syarat diguna pakai untuk semua lah. Okay. Okay. Saya dah emailkan, okay, 3 bentuk fail untuk tuan-puan muat turun, untuk tuan-puan download, untuk tuan-puan isi maklumat yang kita perlukan nanti. Okay. Untuk ujian amali sains ada fail Excel yang saya namakan UAS SPM 2021. Untuk ujian bertutur ada fail UL SPM 2021. Dan untuk ujian mendengar dan bertulis, kita akan gunakan sistem yang sama, data yang sama, iaitu MPCP, di mana digunakan tahun-tahun sebelum ini. Okey, maka tuan-puan kena isi 3 kali lah, 3 fail, 3 kali kena hantar ketiga-tiga ini pada kita lah. Okey, ini personal yang bertanggungjawab lah di peringkat jabatan. Pengurusan bertulis Ustaz Syaifu Azwan bin Cik Zuhar yang menggantikan Ustaz Syed Ahmad Rusdi. Okey, ini nombor telefon dia. Kedua saya lah. Okey, nombor telefon saya ada di kanan sekali. Dan yang ketiga Ustaz Rashidi bin Abdullah. Okey, yang bertanggungjawab di atas ujian bertutur dan mendengar. Semalam dia dapat sertai, hari ini Ustaz Rashidi tidak dapat sertai kerana dia diwarded pada hari ini disebabkan oleh COVID. Okey. Okey, saya pergi satu persatu. Okey, pertama keperluan petugas untuk ujian amali sains. Okey. Dari segi pelaksanaan ujian amali sains, okey, mata pelajaran yang terlibat ialah fizik, kimia dan biologi yang akan dilaksanakan secara bersepadu ataupun serentak. Okey, di mana calon akan menjalankan ujian ini dalam satu hari, dalam satu tarikh yang telah ditetapkan, dalam satu masa yang telah ditetapkan, di dalam makmal yang sama, di meja yang sama, dengan peruntukan masa yang diberikan 45 minit bagi setiap mata pelajaran. Jadi bagi calon yang ambil ketiga-tiga mata pelajaran, dia akan jadi 2 jam 15 minit. Bagi yang ambil 2, 1 jam 30 minit. Bagi yang ambil 1, 45 minit. Okay? Dan yang kedua ialah mata pelajaran sains tambahan, di mana masa yang diperuntukkan adalah 1 jam 45 minit. Tengoklah. Okay? Fizik, kimia, biologi akan dibuat pada hari lain. Sains tambahan akan dibuat pada hari yang hari kedua saya rasa untuk sains tambahan. Ujian UAS ini menggantikan kertas 3 dalam peperiksaan SPM terdahulu dan penilaian kerja amali. Kertas 3 tak ada lagi, PK tak ada lagi, dan akan ada ujian amali sains. Dan dari segi mod peperiksaan dia adalah peperiksaan berpusat, seperti mana peperiksaan bertulis. Okay. Ini buku panduan dia lah. Okay, saya dah hantar kepada sekolah akhir tahun 2020. Okay, kalau tuan-puan belum tengok, belum terima, nanti saya akan kongsikan dalam grup SUSPM. Okay, tuan-puan boleh baca lah daripada awal sehingga akhir. Tujuan petang ni kita nak petugas dulu. Okay, nanti akan datang, mungkin kita akan panggil tuan-puan secara bersemuka, okay, untuk kita terangkan lebih detail tentang pengoperasian ujian atau peperiksaan ini di dalam bulan 1. InsyaAllah kita akan panggil tuan-puan sekali lagi untuk tuan-puan jelas macam mana kita nak operasikan ujian-ujian ini mengikut SOP dan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga peperiksaan. Jadi untuk ujian amali ini, saya dah bagi taklimat pada semua pengetua, kepada semua guru kanan mata pelajaran sains dan matematik. Okay? Dan saya rasa mereka pun sudah faham
macam mana pengoperasian ujian amali sains ini akan dijalankan. Okey. Okey, pertama saya nak sentuh tentang bilik peperiksaan. Okey. Okey, pertama untuk menjalankan ujian amali ini, pertama mesti ada bilik persediaan dan makmal peperiksaan. Okey. Bilik persediaan tempat penyediaan bahan dan radas UAS, manakala makmal peperiksaan adalah tempat calon menjalankan ujian yang mana akan diawasi oleh pengawas makmal peperiksaan. Situ ada pengawas yang akan jaga di makmal. Yang kita nak bagi. Kedua, bilik lapor diri, di mana bilik calon melaporkan diri dan menerima taklimat umum sebelum calon dihantar ke makmal peperiksaan. Dekat sini pun kita nak akan diawasi oleh pengawas lapor diri. Ini pun kita nak nanti cadangan daripada tuan-puan untuk kita lantik sebagai pengawas di bilik lapor diri. Ketiga, bilik kuarantin, okey, yang akan menempatkan calon yang telah tamat peperiksaan sehingga tamat tempoh kuarantin. Dan kedudukan ini masih jauh daripada makmal peperiksaan dan bilik lapor diri. Bilik lapor diri kita nak dekat dengan makmal. Bilik kuarantin mesti jauh daripada makmal. Okey. Dan merupakan kawasan larangan dan akan diawasi oleh pengawas. Jadi 3 bilik perlukan pengawas. Makmal, bilik lapor diri dan juga bilik kuarantin. Okey. Walaupun calon yang ambil ujian amali sains ini tidak ramai, lebih kurang 30% sahaja daripada keseluruhan calon yang mendaftar SPM. Jadi kadar pengawas dia boleh dikatakan agak tinggi. Okey. Jadi kita memerlukan ramai petugas untuk bertugas dalam ujian amali sains ini. Okey. Vaksin dia 2 hari saja. Bagi sekolah yang ada fizik, kimia, biologi, sehari saja. Bagi sekolah yang ada juga calon dia ambil mata pelajaran sains tambahan, dia akan jadi 2 hari. Jadi saya mohonlah sekolah dapat berkorbanlah untuk menghantar pengawas guru-guru untuk bertugas pada hari peperiksaan. Okey. Okey, ini petugas yang kita perlukanlah. Okey, pengawas. Okey. Okey, pertama penyelia kawasan. Yang mana penyelia kawasan ni akan bertugas di bilik tebal, okey, untuk menguruskan kertas-kertas soalan, okey, dan juga mereka akan menyelia pusat-pusat peperiksaan amali sains, okey, pada hari ujian ataupun hari sebelum ujian. Okey. Yang ni kita nak 2 orang bagi setiap bilik tebal. Yang ni kita tidak minta daripada tuan-puan. Yang ni insya-Allah kita akan cuba cari. Kita akan cari mereka yang pengalaman untuk bertindak sebagai penyelia kawasan. Okey, yang kedua yang ni kita nak ketua pengawas amali. Okey. Seorang bagi setiap pusat peperiksaan. Okey. Seorang bagi setiap peperiksaan. Kalau sekolah dia ada 2 pusat, maka sekolah perlu mencadangkan 2 orang ketua pengawas amali. Dan setakat ni yang ada 2 pusat peperiksaan hanyalah sekolah menengah teknik Terengganu sahaja. Sekolah lain hanya ada 1 pusat peperiksaan untuk ujian amali sains ini. Okey. Okey, yang ketiga ialah pengawas amali. Okey, pengawas yang akan bertugas sama ada di bilik lapor diri, di makmal peperiksaan, di bilik kuarantin. Okey. Tengok dari kadar dia, makmal peperiksaan 2 orang setiap makmal. Okey. Kena ada 2 orang akan bertugas di setiap makmal. Kalau peperiksaan biasa seorang hanya sebilik. Tapi untuk ujian amali 2 orang pengawas untuk 1 makmal. Kemudian akan ada yang akan bertugas di bilik lapor diri. Bilangan dia bergantung kepada bilangan bilik. 1 campur bilangan bilik. Kalau sekolah guna 2 bilik, maka pengawas yang akan bertugas di bilik lapor diri akan jadi 2 campur 1. Itu 3 orang. Sama juga dengan bilik kuarantin. Kadar dia sama. 1 campur bilangan bilik. Jadi, waktu saya sebut, kita akan menggunakan pengawas yang agak ramai untuk mengoperasikan ujian amali sains ini. Okay? Dan untuk penyelia kawasan, ketua pengawas dan juga pengawas amali ini, mana-mana guru boleh dilantik. Tidak terikat kepada guru sains sahaja.
Mana-mana guru yang pernah jadi pengawas, yang pernah jadi ketua pengawas, tuan-puan boleh calonkan dia sebagai pengawas untuk ujian amali sains ini. Okey. Yang di sekolah tuan-puan akan ada ketua pengawas daripada sekolah lain yang akan bertugas di sekolah tuan-puan, dan guru-guru daripada sekolah tuan-puan akan bertugas di sekolah lain. Okey. Okey, yang kedua, tugas ujian amali sains yang akan bertugas di sekolah. Okey. Kita lantik tuan-puan cadangkan, sekolah cadangkan, kita JPN akan Encik lantik. Ahmad boleh tanya terus ke? Ya, Aku tak ya. faham. Macam tadi bilangan bilik tu, bilik lapor diri, contohnya 1. Campur bilangan bilik tu maksudnya bilangan mak-mak yang pakai ke? Bukan, bilangan bilik lapor diri yang kita nak buat berapa. Okey bilik. Katakan bilangan bilik lapor diri kita buat 2, pengawas akan jadi 3. Okey. Okey, dia tidak bergantung pada bilangan mak-mak lah. Tapi mungkin sama dengan bilangan mak-mak. Okey. Contohnya mak-mak kita guna 1 saja contohnya. Mak-mak kita guna 2 contohnya. Mak-mak pertama kita guna 8, mak-mak kedua kita guna 8, jadi 16. Bilik lapor diri mungkin tuan-puan boleh setkan 1 saja. Kan, semua 16 orang akan masuk bilik lapor diri. Bila dia arahkan ke mak-mak, mereka akan pecah kedua. 1 akan pergi mak-mak 1, 1 akan pergi mak-mak 2. Okey? Faham eh? Okey. Okey, yang kedua yang sebut tadi, untuk petugas yang akan bertugas di sekolah. Okey, pertama, penyelia kandang sains. Okey? Penyelia kandang sains, seorang bagi setiap pusat peperiksaan. Kalau 2 pusat, perlu ada 2 orang PCS. Dilantik dalam kalangan guru kandang mata pelajaran sains dan matematik. Tidak kira lah dia ni berlatar belakangkan sains atau matematik, yang penting dia adalah guru kanan mata pelajaran sains dan matematik, atau bidang sains dan matematik. Okey. Kedua, penyelia mata pelajaran. Seorang bagi setiap mata pelajaran di pusat peperiksaan. Okey, seorang bagi setiap mata pelajaran. Kalau sekolah dia dilantik dalam kalangan guru-guru yang berpengalaman mengajar mata pelajaran berkenaan di peringkat SPM. Maka fizik kena seorang, kimia kena seorang, biologi kena seorang, sains tambahan seorang. Jadi 4 orang. Kalau sekolah yang ada 4 subjek ni. Kalau sekolah yang ada 3 subjek, 3 sajalah. Kalau sekolah yang ada 2 subjek, 2 sajalah. Untuk 1 pusat peperiksaan. Okey. Ketiga, pembantu makmal. Minimal 2 orang bagi setiap pusat peperiksaan. Okey. Minimal 2 orang bagi setiap pusat peperiksaan. Kalau sekolah tu menggunakan 3 makmal atau lebih, maka pembantu makmal minimum yang kita perlukan adalah 4 orang. Okey. Kalau makmal 3 dan ke atas, pembantu makmal minimum kita nak 4 orang. Jadi bila sebut minimum ni, tuan-puan boleh cadangkan lebih lah. Tapi minimum mesti katakan 4 orang. Kena 4 orang lah. Nak lantik lebih, boleh, tak ada masalah. Okey. Kalau ada peluang untuk lantik lebih, tak ada masalah. Tuan-puan cadangkan nanti. Okey. Yang keempat ialah guru bertugas harian. Yang ni macam peperiksaan bertulis juga, ada guru bertugas. Yang ni lantikkan ketua saja. Okey. Yang nombor 1, 2, 3 ni JPN akan buat surat lantikan. Okey. Okey, bagi sekolah kecil, okey, yang mana katakan cikgu fizik tu dia lah juga guru guru kanan mata pelajaran sains dan matematik. Okey. Dia ketua bidang, dia seorang je pula yang mengajar fizik. Maka kita cadangkan cikgu itu dilantik sebagai penyelia mata pelajaran, penyelia kanan sains, cadangkan guru penolong kanan. Kalau boleh PKP lah. Okay. Kalau kes-kes di mana sekolah kecil, dia juga cikgu kimia katakan, dia juga ketua bidang. Okay. Maka penyelia kanan sains kena lantik orang lain. Dia kita lantik sebagai penyelia mata pelajaran. Sebab dia kepentingan dia lebih kepada penyelia mata pelajaran. Sebab dia akan menentukan
menyediakan radas untuk calon, dia juga akan menjalankan ujian kawalan pada hari peperiksaan. Okay? Calon buat ujian, guru penyelia mata pelajaran juga perlu buat ujian tu di bilik lain ataupun di bilik persediaan. Okay. Jadi atas seorang tidak boleh dilantik dua lah. Cikgu tu dah kalau dilantik sebagai penyelia mata pelajaran, dia tidak lagi boleh dilantik sebagai penyelia kandang sains. Harap tuan faham lah. Okay. Okay. Ada soalan sekarang ni? Assalamualaikum. Salam, ya. Tuan, tanya sikit kan. Jadi confused kat sini. Yang nombor 2 tu kan, untuk pengawas dengan untuk yang petugas kat sekolah, orang sama ke kita kena lantik lain-lain? Contohnya yang ketua pengawas dengan penyelia mata pelajaran tu kan. Jadi penyelia mata pelajaran 2 orang, macam ketua pengawas seorang. Jadi petugas amali tu orang lain. Ia memang orang lain ke, orang sama ke, atau ke yang kita sini atau ke sekolah lain ke macam mana? Ya. Gini. Ketua pengawas amali adalah daripada sekolah lain yang akan bertugas di sekolah kita. Siapa-siapa kita boleh lantik dia. Yang penting dia ada pengalaman. Kita boleh ambil ketua pengawas bertulis pun boleh kita lantik sebagai ketua pengawas amali. Mereka akan bawa soalan daripada bilik kebal, agihkan kepada calon, kumpulkan skrip, hantar ke bilik kebal semula. Macam pesan bertulis lah. Okay? Jak nak tanya, maknanya yang ketua pengawas, bukan ketua pengawas amali ni daripada sekolah lain ni, ini kita kena cari ke? Kita minta sekolah cadangkan. Pihak sekolah cadang kiranya saya kena pihak sekolah kena cadangkan cikgu daripada sekolah lain untuk bertugas kat sekolah kita. Macam pesan bertulis lah. Cikgu cadang pada saya, sekolah cadang pada saya, pada JPN, kita akan susung dia untuk bertugas di sekolah lain. Macam pesan bertulis lah, macam pesan bertulis. Puan-puan bagi nama, kita akan buat lantikan. Faham? Faham. Okay. Tuan, ia confuse macam ni tuan. Okey, kalau kak tengok borang yang tuan lampirkan dalam amali sains tu, bilangan petugas tu tuan nyatakan hanya yang melibatkan penyelia kanan, penyelia mata pelajaran, tetapi dia tidak termasuk sekali dengan ketua pengawas dengan pengawas amali. Jadi nanti saya tunjuk nanti. Okey. Okay. Yang penyelia kandang sains ini, penyelia mata pelajaran ini, pembantu makmal ini, kita akan keluarkan surat lantikan bertugas di sekolah sendiri. Dan mereka yang dibenarkan untuk masuk ke makmal, menyediakan radas, menyediakan bahan, dan pada hari peperiksaan dia kena ready di bilik persediaan. Okey. Guru sekolah sendiri. Okey. Cik Zan, Ya. kalau aktif sendiri yang jadi tu boleh tak? Boleh? SU kita sendiri yang yang bawah tadi tu. Tak dengar, tak dengar. Yang nombor mana tadi yang jadi yang berpengalaman tu, SU sendiri. Ada cikgu lain di sana. Okey, saya tuliskan dulu lah, nanti kalau lambat pula kan. Saya tuliskan dulu, nanti akhir kita beri sesi soal jawab. Okey, ini jadual sidang ujian amali sains lah. Okey. Ujian ini akan dijalankan maksimum dia 3 sidang sehari. Okey, bergantung kepada jumlah calon lah. Bergantung kepada jumlah makmal yang boleh sekolah sediakan. Okey. Sidang 1 dia akan bermula pukul 8 pagi. Okey, dia akan tamat pada pukul 10 suku pagi. Okey. Calon akan masuk bilik dapur diri dulu 7.30 7.45. Lepas tu calon akan masuk ke makmal pukul 8, tamat 10 suku. Okey. Selepas itu calon mesti ke bilik kuarantin. Okey. Sidang 2 pun sama, akan start 10 suku,
masuk bilik lapor diri, pukul 11 ujian mula, 1 suku tengah hari ujian tamat. Okey. Selepas itu calon akan masuk ke bilik kuarantin. Okey. Dan seterusnya sidang 3. Okey. Walaupun sekolah itu hanya ada 1 sidang saja, calon tetap kena kuarantin. Okey, calon tetap kena kuarantin sehingga pukul 2. Okey. Sama juga calon ada sidang 1, sidang 2, yang sidang 2 pun tetap akan kena kuarantin sehingga pukul 2. Dengan kata lain, selagi calon sidang 3 seluruh negara belum mulakan lagi ujian, okey, selagi calon sidang 3 seluruh negara belum mulakan ujian, calon-calon sidang 1, sidang 2, pengawas, pembantu makmal, kita tidak benarkan dia keluar daripada bilik peperiksaan. Okay. Tahu sebab apa? Sebab soalan yang digunakan untuk sidang 1, sidang 2, sidang 3 soalan yang sama. Okey. Katakan kalau kita benarkan sidang 1 ni keluar dah habis periksa pukul 10 suku, tamat exam kita suruh dia keluar, maka dia boleh berhubung dengan calon sidang 3, okey, yang belum lagi masuk ke bilik lapor diri. Itu tujuan kuarantin. Kita guna soalan yang sama. Okey. Ini untuk sains tambahan. Sains tambahan waktu dia 1 jam 45 minit. Okey. Tamat kuarantin dia pada pukul 1. Okey, tamat dia pada pukul 1. Okey. Okey, panduan pengisian maklumat petugas ujian amali sains. Okey. Ini file yang telah saya, aplikasi yang telah saya edarkan kepada tuan-puan. Okey. Ini page pertama dia. Tuan-puan hanya, pertama tuan-puan pilih saja kod sekolah tuan-puan. Okey. Bila tuan-puan pilih kod sekolah, dia akan keluar maklumat di sini. Okey. Pusat 1 apa dia, bilangan calon fizik, kimia bio berapa, sains tambahan berapa, bilangan makmal berapa, sidang yang terlibat apa dia, ni sidang 1, 2, 3, bilangan calon per sidang berapa. Okey. Dalam satu sidang calon maksimum berapa orang. Jadi belum tu tuan-puan isi nombor 2 ni, poskod sekolah seperti mana contoh, nombor telefon sekolah seperti mana contoh, dan email sekolah. Okey. Jadi bila tuan-puan isi tadi dah keluar maklumat sini ni, okey, tuan-tuan hanya perlu letakkan bilangan bilik lapor diri yang akan digunakan oleh sekolah tuan-puan berapa. Okey. Atau makmal 2, bilik lapor diri 2. So tuan-puan letaklah nombor 2 sini. So automatik dia akan kira berapa bilik kuarantin. Okey. Sebab kita consider bilik lapor diri akan sama bilangan dia dengan bilik kuarantin. Kalau bilik lapor diri 2, bilik kuarantin akan jadi 2. Kalau satu sidang. Okey, kalau 2 sidang, bilik lapor diri 2, bilik kuarantin akan jadi 4. Okey. Sebab benda apa tu? apa dia? Tengok perniagaan tuan kita cik pagi dia buat 3 dengan 1. Okey. So dekat sini tuan-tuan akan dapat maklumat dia berapa penyelidikan sains yang kita perlukan, berapa penyelidikan mata pelajaran yang kita perlukan, berapa pembantu makmal minimum yang kita perlukan, okay, berapa ketua pengawas yang kita perlukan, okay, berapa pengawas amali yang tuan-puan perlu cadangkan. Kalau kat sini ni tak tepat lagi. Tuan-puan kena masuk dulu bilangan bilik lapor diri, baru dia akan keluarkan berapa bilangan pengawas amali. Okey. Baca data semua. Okey. So tuan-puan isilah kat sini. Maklumat petugas sekolah. Penyedia kawasan, nama dia apa? Nombor kad nalan, nombor telefon. Ini pusat 1. Kalau sekolah tuan-puan ada pusat 2, isi untuk pusat yang kedua. So mohon tuan-puan dapat isi maklumat seperti mana contoh yang saya berikan lah. Okey, replace nama saya ni lah. Jangan tinggalkan. Nanti saya lantik saya sendiri jadi petugas. So PMP fizik siapa dia? Tengok ni tak apa. PMP kimia siapa dia? Boleh tolong tutup lah tu. Ambil tu saling lah benda tu je. Okey. Selamat jalan jaga. Hai. Cikgu Maizah tutup Kimia mic. siapa? PMP biologi siapa? PMP sains tambahan siapa? Okey, dan seterusnya pembantu makmal 1 siapa? Pembantu makmal 2 dan seterusnya sehingga 7. Maksimum saya letak 7 saja di sini.
Okey. Yang ni pengawas tadilah yang saya nak, iaitu ketua pengawas amali, ketua pengawas amali dan pengawas amali. Dia jarak timbalan. Okey. Tuan-puan isi kat sini cadangan daripada sekolah. Okey. Macam pelajaran bertulis, kita nak nama, nombor telefon, nombor kad pengenalan, alamat rumah, postcode dan juga nombor telefon. Okey. Tuan-puan isi kat sini, so kita akan susung dia untuk bertugas di sekolah lain. Kita kena berlaku adil lah. Ada orang mari bertugas di sekolah kita, maka sekolah perlu beri juga guru-guru di sekolah tuan-puan untuk bertugas di sekolah lain. Okey. Seperti mana peperiksaan bertulis. Okey. So, tuan-puan masukkan maklumat pengawas, selesai. Tuan-puan simpan fail ini, fail asset ini, save. Okay, namakan dengan UAS SPM 2021. Tuan-puan tulis kod sekolah. Seperti mana contoh. Okey. Tuan-puan tanya, tadi kata ada timbalan kan? Tapi kalau timbalan tak ada. Untuk amali tiada timbalan. Dia ada okey. ketua dan seterusnya pengawas sahaja. Okey, terima kasih. Pengawas ni kita tidak spesifik lah. Dia bertugas nak suruh dia tugas di bilik persediaan ke, bilik dapur diri, bilik kuarantin, yang tu ketua pengawas akan susung. Okey, you nak gilir ke, sidang 1 bertugas di bilik dapur diri, sidang 2 nak bertugas di makmal, itu ketua pengawas akan susung. Okey, yang tu tuan-puan tak betul. Tuan-puan hanya perlu cadangkan sahaja berapa. Okey? Cik Ahmad, boleh tanya tak? Ya, ya. Nak tanya pasal bilik lapor diri tu. Ya. Bilik lapor diri tu sekolah yang tentukan berapa Ya, bilik sekolah yang betul? tentukan berapa bilik nak guna. Jadi satu bilik tu ada had ke berapa orang pelajar yang akan ada dalam tu? Kita mesti ikut peraturan peperiksaan semasa, iaitu jarak setiap calon setiap meja mesti 1.5 meter. 1.5 meter. Kita kan dengan SOP COVID. 1.5 meter antara 1.5 calon meter. Ya. Macam periksa sebelum ni lah. Asal Macam tu. periksa bertulis lah. Okey. Berkurang 1.5 meter lah. Okey. Mungkin dalam 16 orang. Dalam Okey. 20 orang macam tu lah muat tu bilik. Ya. Bergantung kepada bilik di sekolah lah. Okey, saiz dia lah. Kalau jadi bilik besar mungkin ramai lagi, tapi jarak fizikal itu mesti kita kena ikut. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Bilik kuarantin mungkin sekolah juga boleh gunakan dewan. Okey. Ada masalah guna dewan. Kalau banyak sidang kan, habis satu sidang pergi dewan, habis sidang kedua pula calon akan pergi ke dewan. Okey. Okey, boleh setakat ni untuk ujian amali sains. Assalamualaikum, Cik. Assalamualaikum, ya. Untuk Tak dengar. Tak dengar. Untuk petugas pengawas, Ya. tak semestinya cikgu amali sains kan? Ya, tidak semestinya cikgu sains. Kalau kita ambil cikgu sains juga, tak ada orang nak bertugas di makmal lagi. Okey, faham. Terima kasih. Okey. Siapa-siapa boleh dilantik untuk bertugas sebagai pengawas amali sains. Okey. Sebab kalau ada masalah di makmal sewaktu ujian dijalankan, okey, PMP mata pelajaran dah ada. Ketua pengawas dia boleh minta bantuan penyelia mata pelajaran sekiranya ada masalah di dalam makmal. Okey. Okey, boleh? Ada soalan lagi tentang ujian amali sains? Sebelum saya pergi yang berikutnya, ujian bertutur. Okey. Assalamualaikum Cik Zan. Assalamualaikum. Maaf, yang sidang tadi dia berdasarkan apa ya? Tertinggal sikit tadi. Sidang tu. Berdasarkan jumlah calon ke? Ya, berdasarkan jumlah calon, jumlah makmal yang sekolah letaklah. Okey. Kalau sekolah tu katakan ada 2 makmal je, calon 100 orang. Satu makmal boleh muat 20 orang sahaja. So, sidang 1 boleh 40 orang, sidang 2 boleh 40 orang lagi, sidang 3 20 orang lagi. Ya, bergantung kepada jumlah calon, jumlah makmal yang boleh digunakan
kapasiti, bergantung pada kapasiti makmal juga, berapa orang boleh muat. Lepas tu dia buat sehingga maksimum sidang 3 sahaja. Encik Ahmad, dalam macam dalam sistem SPAP sistem SPAP tu kita dah dulu tahun lepas ditetapkan makmal tu. Tadi macam ada sekolah saya ada telefon Encik Ahmad berkaitan dengan nak tukar, contohnya kita nak buat 2 sidang bukan 1 sidang. Boleh tukar lagi kan? Tak semestinya boleh tukar. Nanti dalam maklum pada saya SPAP tu macam mana? Dia masalah macam ni. Untuk tahun pertama ini, lembaga minta JPN yang tempatkan calon ke dalam makmal. Saya lah yang kena buatnya. Walaupun saya dah maklum pada lembaga, patutnya sekolah lah yang tempatkan, sebab sekolah yang tahu. Sekolah yang tahu keadaan makmal dia, berapa, macam mana, berapa boleh muat, berapa sidang nak buat, boleh buat, berapa radas yang dia ada. Jadi dia lembaga tetapkan juga tahun pertama ini minta JPN yang buat. Jadi saya pun terpaksa buat juga lah. Sebab tu bila saya buat, saya tunjuk kepada guru kanan mata pelajaran sains dan mat itu, masa taklimat itu tu, supaya dia tengok kalau ada apa-apa yang rasa tidak sesuai, perlu perubahan, dia perlu maklum pada saya lah. Tapi setakat malam pun setakat semalam pun tidak ramai yang maklumkan. Tapi bila saya keluarkan senarai hari pagi tadi tu, barulah telefon saya tak berhenti-henti ada call nak minta tukar bilangan makmal, bilangan sidang. InsyaAllah saya akan cuba usahakan lah. Dan minta Assalamualaikum. Saya nak confirm sikit pasal pengawas amali tu. Macam sekolah saya ada 1 sidang sahaja. Jadi maksudnya untuk pengawas, contoh kes lah maksudnya, pengawas dalam makmal 2 orang. Lepas tu bilik laku diri 1 campur bilangan bilik. Maksudnya nak 2 orang juga dekat bilik laku diri tu. Okey, baik. Terima kasih. Kita ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Tadi bagi sekolah-sekolah yang ada penambah makmal, saya minta sangat kerjasama tuan-puan. Bila tambah 1 makmal bermakna tambah 2 orang pengawas lagi. Jadi tuan-puan kena tambah juga dalam sistem tu 2 orang lagi. Sebab dalam sistem tu data asal. Data saya tak data asal. Kalau tuan-puan minta tambah 2 makmal, maka tuan-puan minta tambah 1 makmal, kita minta kerjasama tuan-puan untuk tambah 2 orang lagi pengawas. Sebelum saya teruskan untuk ujian bertutur. Encik Zam, kejap ada lagi. Nak tanya sikit lagi. Yang pasal nombor 4 tadi, guru bertugas harian tu, yang lantikan pengetua tu, bertugas sebagai apa tu? Apa dia? Tadi, ni nombor 4 ni. Guru bertugas harian tu. Yang ni seperti mana Puan Sama tulis lah. Dia kena, guru bertugas ni, dia kena pastikan semua calon yang terlibat pada sidang tu hadir. Cek dulu sebelum pergi ke bilik Kalau tak mandi macam lagi, pengurusan pelajar lah. Maknanya memang dah orang ajar kan. Cik Zam, Assalamualaikum. Cik Zam, saya nak tanya macam ni kan, dalam makmal dia kan 1 meja tu besar kan. Lepas tu 1 meja tu dia ada 1 sink je. Jadi maksudnya kan meja dia besar, sebenarnya boleh letak 2 orang pelajar. Tapi sink tu ada 1 je tengah-tengah tu. Macam mana? Tak ada masalah, boleh guna. Jadi maksudnya 2 pelajar tu boleh kongsi lah sink tu lah. Ataupun kita cadangkan dulu agar hostel lagi ni sekolah sediakan bekas air untuk calon guna masa ujian je lah. Dia takut juga bila periksa masing-masing berebut nak guna. Jadi hostel lagi tu ada ruang sikit lagi, tuan-puan boleh mungkin sediakan 1 jug ke ataupun 1 besen kecil untuk dia taduh air. Lebih baik gitulah. Okey, faham. Terima kasih. Cik, satu lagi soalan nak tanya. Tadi kata ketua pengawas amali tu kita boleh cadangkan kan? Nama kan? Pengawas amali pun kita boleh cadangkan nama? Okey. Macam Puan Sama tulis lah, tuan-puan cadangkan, kita akan lantik dia. Kita akan susung dia untuk bertugas di sekolah lain. Prinsip kita,
Kalau 10 orang mari bertugas di sekolah kita, sekolah kena beri 10 juga supaya berlaku adil. Okay? Oh, maksudnya kita boleh tak nama cikgu sekolah kita lah? Ya. Kita minta nama cikgu sekolah kita lah, kita letak tu. Bukan cikgu sekolah lain kita letak ni. Okey. Urusan nanti kan, urusan susun letak sekolah mana, JPN akan buat. Oh, kita kena lantik macam 4 orang pengawal mali, kita kena letak 4 nama. Ya. Kalau sini keluar nak 14 orang lah sekolah kena cadangkan. Okey, terima kasih. Saya harap tak ada masalah. Orang biasa sehari saja. Kalau sekolah cikgu-cikgu bising juga, guru-guru yang kita lantik bising juga, kita ulah sehari je biasa. Bolehlah berkorban sehari sahaja. Sekolah pun kalau ramai cikgu tak ada hari tu dah nak buat gana. Kan? Okay?